أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita, iaitu dalam bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Di hadis yang menjelaskan tentang wajib menuntut ilmu itu ialah Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Tuntut ilmu itu adalah wajib ke atas orang laki-laki dan orang perempuan, orang mukmin, orang Islam lelaki dan juga orang Islam perempuan. Wajib, ya. Jadi wajib ni maksudnya macam semayang tadilah, dia dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat pahala, ya, berdosa pula jadinya, kan? Itu namanya wajib. Baik, malam ni kita baca hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 nak menepati apa yang dituntut oleh agama kita, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu. Sebab dalam Islam ni ilmu diutamakan. Sebab ilmu itu yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa ilmu kita jauh, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengabdikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut ketentuan ataupun syariat yang telah ditentukan, maka kita kena ada ilmu, ya, macam ilmu nak semayang dan sebagainya. Baik, hadis yang ke-23 ni berbunyi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, sabda Nabi, u'du aliman, jadikanlah dirimu orang alim. Itu Nabi seru. U'du aliman, jadilah diri kamu, maksudnya dirimu orang yang alim. Jadikanlah dirimu orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Itu tuntutan untuk ilmu tadi itu, talabul ilmi faridatun tadi itu, maksudnya itu. Atau dia kata jadikan orang yang menuntut ilmu, penuntut, muta'alliman au mustami'an. Kemudian yang ketiga, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, yang selalu mendengar, ya. Mendengar ni maksudnya mungkin dengar kuliah, itulah, ya, dengar YouTube. Kalau hari ni YouTube, tengok YouTube, kan, kaset ke, dululah, zaman dulu, kan, itu mendengar agama. Itu yang ketiga. Kemudian ataupun dia kata orang yang mencintai, au muhibban, mencintai. Atau mencintai ini, mencintai tiga yang disebut di atas tadi itu, ya, iaitu mencintai orang yang alim, suka berkawan dengan orang yang alim, bergaul dengan orang yang alim, orang yang ada ilmu. Atau dia kata suka kepada orang yang menuntut ilmu, ya. Nanti siapa yang menuntut ilmu itu suka, ya. Kita beri galakkan pula dia kadang-kadang, kerana suka kita itu, kita bantu dia. Kalau dia kurang duit, kita bagi duit dan sebagainya, ya. Ada keperluan yang boleh menyenangkan dia menuntut ilmu, bagi buku ke hari ni, tak banyaklah ceritanya, kan. Ataupun suka kepada orang yang mustami'an, orang yang mendengar pun boleh juga. Suka kepada orang yang mendengar ilmu, ya. Orang yang suka pergi dengar kuliah ke dan sebagainya, itu dengar ilmu lah, ya, suka mendengar. Itu dia kata yang keempat, ya. Jadi yang pertama, jadi orang yang berilmu, alim. Yang kedua, jadi orang yang dikatakan orang yang menuntut ilmu. Dan yang ketiga, jadikan orang yang
yang mendengar ilmu, yang keempat cinta kepada 3 golongan yang pertama tadi. Keempat itu yang Nabi suruh. Wala takunil khamisata. Dia kata, dan janganlah engkau menjadi dari golongan, wala takunil khamisata, jadi golongan orang yang kelima. Golongan orang yang kelima. Tadi keempat, 1, 2, 3, 4. Ini golongan yang kelima. Khamisata fatahliku. Bila jadi golongan orang yang kelima ni, dia jadi fatahliku. Maksudnya yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Kalau jadi golongan yang kelima tu, dengan sebab itu engkau akan binasa. Apa dia golongan yang kelima tu? Yang lain daripada yang 4 tadi lah. Maksudnya yang tak suka ilmu lah. Dia tak suka jadi orang yang berilmu, alim. Dia tak suka alim. Dia tak suka kepada orang yang menuntut ilmu, kan? Ataupun dia tak suka kepada orang yang belajar, katakan yang mendengar atau belajar dengan ilmu, kan? Ataupun dia tak suka dengan orang yang mencintai orang yang ilmu, yang 4 tadi itu. Kalau dia jadi gitu, jangan, dia kata, jangan jadi golongan yang macam itu. Kalau jadi golongan yang macam itu, maksudnya binasa, rosak. Jadi kalau kita buat kesimpulan, kalau dia tak mau yang 4 atas tadi itu, maknanya dia tak dapat ilmu lah, kan? Kesimpulan kita faham lah, dia tak dapat ilmu lah. Sebab 4 perkara tadi itu mendekatkan dia dengan ilmu. Tapi bila dia tak nak kepada yang keempat-empat itu, maka dia tak berilmu lah. Bila tak berilmu, maka binasa, rosak dia, binasa dia. Ya? Lebih-lebih hari ini lah, kalau tak berilmu, tak selamat kita. Ya? Tak selamat. Baik, itu makna hadis yang kita baca, kan? Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-23 ini, ya, iaitu hadis yang menyeru kepada tiap-tiap orang menuntut sikapnya, menentukan sikapnya terhadap ilmu agama tadi. Jadi maksudnya tiap-tiap orang Islam itu mesti ada salah satu daripada sikap yang 4 tadi itu. Jangan ada yang kelima. Ada satu yang daripada yang 4 itu. Kalau satu daripada yang 4 itu, maksudnya itu yang sikap yang menentukan dia mendapat ilmu. Jadi huraian daripada kitab ni, dia katakan tiap-tiap seorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu dari 4 yang dibicarakan tadi. Yang 4 tu. Kita nak duduk kat mana? Kita nak jadi orang alim ke? Itu kita kena tentukan lah. Kalau kita nak jadi orang alim, kita kena belajar lah, kan? Ataupun kita ni tak orang alim, orang bukan alim, orang tak pandai, kita katakan, orang tak ada ilmu, kita menuntut ilmu lah. Itu sikap kita, sikap kita, kan? Kemudian ataupun kita ni nak tuntut ilmu ni pun dah tua dah, kan? Tak sesuai dah nak tuntut ilmu ni, dah tua, kita katakan, ya, umur pun dah lanjut, kan? Tapi umur tak menghalangkan untuk menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang mungkin dah lanjut usia, letih dan sebagainya, adalah alasan dia, kan? Dengar cukup, dengar ilmu. Hari ni ilmu dapat banyak, daripada radio ada, daripada televisyen ada, daripada YouTube ada, daripada kaset ada. Dengar, ya, ceramah-ceramah pun kita boleh dengar, ya, duduk, dengar ceramah, ya. Ataupun sikap kita macam mana? Suka, paling tidak kita ni yang 4-3 atas tu kita pun berat mungkin. Paling tidak suka lah, kawan lah, suka kawan, suka aja, muhibbah, suka aja kepada orang yang 4 tadi tu. Itu orang yang berilmu, suka kepada orang yang berilmu, ya. Sebab orang berilmu ni dia banyak manfaatnya. Sebab tu dia kata dalam hadis yang lain, dalam Al-Quran pun dia kata ilmu darajat. Jadi orang yang berilmu tu diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tu yang mengangkat darjat dia. Manusia ni Allah angkat darjat manusia ni kerana ilmu. Kenapa? Kerana Allah bagi akal fikiran yang boleh berfikir. Yang dikatakan haiwan natiqun. Kalau haiwan-haiwan lain tu ada otak tapi tak boleh fikir. Tapi manusia ni Allah bagi dia haiwan tapi ada otak. Tapi dia boleh berfikir dengan ilmu yang diberikan kepada dia. Maka sebab tu Allah sediakan ilmu kepada manusia. Sebab dengan akal yang manusia ada tu dia boleh berfikir. Dengan ilmu tu dapat dia membimbing diri dia. Bahkan dia dapat
membimbing manusia yang ada atas alam ini sebagai khalifah Allah. Sebab tu dia kata manusia ni sebagai khalifah Allah. Maksudnya manusia yang beriman khalifah Allah. Maksudnya dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin kepada dunia ini dengan ilmu yang ada kepada dia, kan. Suka pun jugalah, suka ya kepada orang yang berilmu tadi kita katakan, ya. Dah cukup. Maksudnya nak melengkapkan diri dia supaya dia ni dalam golongan orang yang dikatakan mendapat manfaat daripada tajuk yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan kelebihannya. Bila dia ada begitu, maknanya ada kelebihan. Bila dia balik-kali tak yang tiga tak nak, dia yang empat dia suka cukuplah, kata ada kelebihan. Kelebihannya contohnya dia suka kepada orang yang berilmu tadi, kan. Dia suka kepada orang yang berilmu. Jadi dia akan rujuk kepada orang yang berilmu. Dia tak tahu dia akan tanya. Dia tak tahu dia akan tanya. Jadi akhirnya orang tu akan pergi. Dengan sebab itu dia dapat ilmu, kan. Okey, contoh. Jadi dengan empat cara iaitu menjadikan dirinya orang yang alim, iaitu belajarlah, ya. Orang alim tu maksudnya alim kemudian dia mengajarlah. Alim yang mengajar. Bukan dia alim untuk diri dia saja. Ilmun yuntafa'u bih, maknanya ilmu yang tak dimanfaatkan. Jadi nak jadi orang yang mendapat pahala ataupun orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, jadikan ilmu tu yang memberi manfaat kepada dia. Ilmun yuntafa'u bih. Dalam hadis dia kata, iza mata ibnu adam, bila mati anak Adam, ya, iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, bila mati anak Adam putus amalan dia kecuali sedekahun jariyah, sedekah yang dilakukan. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dia manfaatkan. Ini dia kata ilmu yang dimanfaatkan tadi ni. Ni ada ilmu dia mengajar, baru dia dapat manfaat daripada ilmu tadi. Ya. Kemudian hadis tu saya sambung sikit lagi, waladun yad'u salih, maksudnya anak yang soleh mendoakan. Itu hadis yang menyebutkan 3 amalan yang kita lakukan masa kita hidup. Amalan tu terus dapat pahala kepada kita walaupun kita dah mati. Sedekah kita, ilmu yang kita ajar ni, ya. Kemudian ilmu yang maksudnya anak yang mendoakan kita. Anak kita tu baik, dia doakan kita masa kita dah mati, ya. Jadi kita akan dapat bahagiannya, kita dapat pahala kat sana. Akan sampai, kan, pahala tu kepada kita, menyelamatkan kita. Sebab di akhirat tu pahala tu lah yang menyelamatkan kita, ya. Tak ada pahala dia tak boleh selamatkan kita. Kalau dosa dia akan membinasakan kita, masuk neraka. Kalau pahala tu dia menyelamatkan kita, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kan. Itu dia kata kena ada ilmu yang kemudian diajarkan. Atau orang yang belajar, mana orang yang belajar, ya, orang yang menuntut ilmu. Ya, belajar ni maksudnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian masuk universiti, kan, masuk atas daripada universiti lah, buat PhD dan sebagainya. Maksudnya itu belajar, ya, dia belajar, kan. Maksudnya dia belajar dalam konteks yang macam mana pun, maksudnya dia belajar. Ataupun dia mendengar syarahan-syarahan agama, mendengar syarahan agama, ya. Ataupun orang yang mencintai dan menghargai salah satu dari 3 golongan yang tersebut tadi dengan menurut jejak langkahnya. Dia suka kepada golongan itu, benar dia ikutlah, ikut orang itu, ikut jejak langkahnya. Baik, itu dalam hal ini, ya, kita balik kepada orang yang kita katakan ada ilmu, dia mengajar, kan. Itu orang yang dikatakan akan dapat manfaat daripada ilmu dia. Bukan untuk diri dia saja manfaat, bahkan untuk orang yang diajar pun mendatangkan manfaat. Kemudian seterusnya dia kata atau orang yang belajar, ya, tuntut orang yang mendengar syarahan agama, ya, dengar syarahan agama pun cukup. Saya teringat bila dengar syarahan agama, teringat Allahyarham Haji Jani, iaitu bekas hotel Masjid Nurullah, mungkin yang kat sini kenal lah Haji Jani, itu suami kepada Hajah Nani, ya, Hajah Rohani, ya, kan. Dia bila duduk dengan saya, dia rapat dengan saya, bila duduk dengan saya dia cerita. Dia kata, Ustaz, saya ni kalau tak dengar-dengar lah syarahan agama ni, tak tahulah saya nak sampai ke mana, dia kata, nak jadi apa. Jadi saya ni boleh dekat dengan masjid, boleh dekat dengan ini, kata dia, kerana rajin dengar. Kenapa rajin dengar? Dulu masa dia kerja jadi tentera dulu,
Dia bawa bos dia pergi semayang maghrib di masjid. Dia tunggu dalam kereta, dia kata. Bos dia pergi semayang, dengar kuliah, dia tunggu dalam kereta. Dia tunggu dalam kereta, dia dengar juga. Dia duduk, bukan duduk dalam masjid, dia duduk dalam kereta ya, dia dengar juga. Dia dengar juga. Agaknya yang itulah dia kata, Ustaz, agaknya saya ni boleh dekat dengan masjid ni, dia kata. Kalau tak ada itu tak menggerakkan. Begitulah dia kata. Lepas tu berkahwin pula dengan Kak Ani kau, dia kata. Sebut Kak Ani kau, dia kata. Kak Ani kau pun lebih minat kepada benda macam ni. Jadi aku pun dekat sikit lah, dia kata. Dia mengadu kat saya. Hadis ni tu. Saya ingat lagi. Dia bercerita tentang ini. Kan? Syarahan agama tu. In fact daripada dia dengar je, bukan dia duduk mana-mana pun. Dia duduk macam kita ni menghadap ni, kita dah menghadapi dah situasi dah. Maksudnya dah ada dah bahagiannya, duduk je dalam keadaan menuntut ilmu ni, maksudnya kita dapat pahala dah. Ya, pahala itu hebat, kan? Rahmat yang Allah bagi kepada kita itu, nikmatnya dipayung oleh para malaikat. Malaikat ni payung kita, mendoakan kita sampai kita balik rumah ni, malaikat doa lagi. Bagilah rahmat kepada orang ini, nikmat kepada orang yang duduk dalam menuntut ilmu ini. Itu malaikat mendoakan kita. Dalam majlis yang macam ni kita katakan, kan? Itu kisahnya. Ini dengan syarahan agama aja, kan? Itu. Kemudian ataupun dia kata orang yang mencintai, dia suka menghargai salah satu daripada 3 golongan tadi. Menghargai. Bila menghargai ni maksudnya mungkin dia orang kaya, ya. Mungkin dia boleh bagi sumbangan, ya. Dia tengok ni, orang ni bagus. Ya. Ada ustaz-ustaz kita yang terkenal, kadang-kadang orang kaya ni dia bagi kereta. Ya. Abdul Khairi tu dia cerita, ya, menceramah terkenal tu. Ada seorang bagi kereta, bukan kereta kecil-kecil, nilainya ratus ribu bagi dia pakai. Bagi ustaz, kenapa bagi kat saya ni? Oh, saya memang nak bagi kepada ustaz kerana dia suka kepada orang yang berilmu, dia suka dia bagi. Jadi kereta tu dibawa lah dia pergi mengajar dan sebagainya. Jadi ada bahagian tu kat situ. Ya, ada bahagian. Ya, bahagian yang disedekah tadi kepada orang tu, kemudian orang tu gunakan bahagian tu untuk ke tempat-tempat ceramah dan sebagainya. Kan, itu ada bahagian, kan? Itu dia menghargai, dia bagi, kan, sumbangan dia. Ataupun biasalah kita sekarang tak ada lah. Dulu saya ingat lagi dulu bila tuan guru datang, kita bukan ada sumbangan daripada masjid ni. Ya, kutipan tu tak ada sangat, duit masjid ni tak banyak sangat. Bila tuan guru datang bagi ceramah tu, ada 4-5 orang yang dengar tu, kan, bila nak balik tu kita hulurlah, sekarang seorang RM1, seorang RM2, kan. Itu pun sebahagian daripada juga menghargai orang yang berilmu tadi. Dia suka, maksudnya dia suka dengan ilmu tu dia. Tapi nilai yang dia dapat daripada ilmu tu bukanlah RM1, RM2. Nilainya bukan macam itu. Ya. Nilainya lebih daripada itu. Nilainya tu ada menyelamatkan, dengan ilmu tadi itu menyelamatkan dia daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dekat dunia ini. Bila dia menyelamatkan daripada syirik Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia buat pengakuan dengan syahadah dia, maka dia dah selamat dah. Dia dah selamat dah di hari akhirat. Ya, dia selamat dah. Allah dah letak dia dah di bahagian yang selamat. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa kata la ilaha illallah masuk syurga lah dia. Ya. Itu dah tentulah dia kat bahagian sana. Itu namanya orang yang suka kepada yang tadi tu, yang kata yang orang yang berilmu tu. Ya. Mungkin dalam bentuk bagi duit beasiswa, dia nak pergi menuntut ilmu, kita bagi sikit sumbangan kepada dia, ya, memudahkan dia menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni jihad. Betul, orang yang mati dalam jemput ilmu ni, mati syahid. Tapi bukanlah syahid macam orang mati di medan perang. Syahid maksudnya dia mati tu dalam keadaan dia mendapat pahala yang besar kerana menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut itu pula akan mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ilmu agama saja, mungkin ilmu sains, ilmu matematik, mungkin ilmu syakawarlah dan sebagainya. Kerana dengan ilmu itu, sebab semua ilmu ni ilmu Allah, dengan ilmu itu dapat mendekatkan diri dia. Dia tengok ilmu, dia heran, dia ajaib, tengok macam mana begini kan keadaannya, siapa yang cipta. Jadi maksudnya berfikir dia dengan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Sebab fikiran yang ada kepada manusia ni
Walaupun dia limit tepu, tak boleh sampai kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dipikirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam keadaan tepu, dalam keadaan yang sedikit itu, hebat ilmu Allah ni. Telefon kita lah, kita tengok kan, dalam telefon kita ni ilmu yang Allah bagi kepada manusia yang cipta telefon ni kan. Semua dia punya pengisian ni semua manusia yang buat. Hebat kan. Itu dia kata ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi orang yang bagi sumbangan, dia suka je, cukuplah, dia suka je kepada salah satu daripada 4 golongan tadi ya. Mungkinlah kalau dia suka tentang orang tu, kita katakan mungkin menuntut ilmu kan, mungkin mendengar syarahan agama, suka mendengar, dia pergi dengar dekat masjid, dekat surau. Mungkin dia bagi sumbangan, mungkin dia bawa makanan, itu pun bahagiannya juga, dia bawa makanan, bagi makan dan sebagainya ya. At'imut ta'am, bagi makan ni sangat banyak pahalanya, bagi makan kepada orang ni ya, sangat pahalanya. Ataupun apatah lagi bagi makan kepada orang-orang yang alim ya, sebab mendoakan orang yang alim ni, mendoanya mustajab kan. Okey, dengan sikap yang demikian, yang dikatakan yang keempat tadi ni, jangan jadi yang kelima ya, jangan jadi yang kelima, jadi kena jadi yang keempat tadi ya, salah satu daripada yang 4 tadi. Dengan sikap yang demikian, seorang itu terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Ilmu yang boleh menjamin keselamatan dia dunia dan akhirat. Tanpa ilmu dia tak boleh selamat. Keselamatan dan kebahagiaan, dalam sama ada keselamatan dan kebahagiaan tu dalam perkara jasmaniah ataupun dalam perkara rohani. Jasmani kita, kalau kita ada ilmu kedoktoran, jasmani kita sihat, kita tahu ni darah ni begini, tahu kan, kita dapat kawal penyakit yang ada kepada kita. So, itu dia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh makan, kita tahu nak demam kita makan Panadol, sebab tak ilmu kita berdasarkan kepada Panadol ni ubat yang boleh menyembuhkan demam, kita makanlah Panadol. Itu ilmu. Kalau tanpa ilmu, tak tahu Panadol itu ya. Sebab tu orang kampung dulu paling tak ada ilmu pun, dia ambil daun durian Belanda tu, dia tenyeh kan, dia mandikan orang yang demam tu nak ambil, terpulanglah kepada dia bagaimana dia buat. Ilmu tu ilmu yang kita, tapi ilmu hari ni jelas kepada kita, ilmu tu yang menyelamatkan dari sudut jasmani kita ataupun dari sudut akhirat kita, dari sudut rohani ni maksudnya menuju ke arah akhirat lah. Kalau jasmani ni kehidupan dunia kita, bila kehidupan dunia kita ni sihat, dapatlah kita beramal. Dengan ilmu tu dapat kita beramal. Bila amal itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita hari akhirat. Jadi dunia ni, amalan yang kita lakukan ni sebagai jambatan untuk kita sampai pada akhirat. Dia kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tu ladang untuk akhirat. Jadi akhirat tu kita pungut dia hasilnya kan. Itu hasilnya. Macam kita sedekah, dia katakan mungkin kita tak dapat dekat dunia, dia katakan, tapi Allah bagi di hari akhirat pasti. Dunia pun kadang-kadang kita dapat juga, Allah bagi juga dunia. Orang yang bersedekah mana pernah jadi apa-apa? Tak ada orang yang sedekah banyak-banyak tiba-tiba dengan sebab sedekah banyak dia miskin. Tak ada. Sebab Allah kata orang yang bagi banyak, Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Maksudnya kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi. Maksudnya kalau kita hilang, kita bagi, Allah tambah lagi. Dia tak kurangkan kepada kita. Kita ya dia fikir, rugi kalau aku bagi kat dia, nanti aku dah tak ada. Tidak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala punya perancangan. Sebab Allah jaga kita jaga hak Allah. Allah kata kamu bersedekah, itu hak Allah. Kan? Kita jaga hak dia, maka Allah akan jaga hak kita. Itu dia katakan bab ya. Keselamatan dan kebahagiaan ya. Ini kebahagiaan dunia, orang yang ada ilmu yang berkaitan dengan dunia, dia akan dapatlah kebahagiaan dunia. Kemudian apabila tu orang tu pula ada ilmu yang berkaitan dengan akhirat, rohani dia, bagaimana dia nak memperbaiki rohani dia, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapatlah kebahagiaan di hari akhirat hasilnya. Itu hadis yang lain menjelaskan, man arada dunya fa alaihi bil ain. Siapa yang nak dunia, dia kena ada ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang nak akhirat, dia kena ada ilmu.
Waman aradahuma, dan siapa yang nak dua-dua tu sekali, maka dia kena ada ilmu. Kita ni nak dua-dua, kita tak nak satu je. Kan? Kalau kita nak satu je dekat dunia, kita tak dapat akhirat. Akhirat tu kekal. Dunia ni panah, habis, tak ada apa. Kalau kita nak dunia saja, hidup kita di akhirat ni pun maksudnya kita kena manfaatkan juga. Sebab ini alam yang Allah bagi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kamu jangan lupa bahagian kamu di dunia. Ada Allah bagi bahagian kita di dunia. Nak hidup di dunia ni bagaimana kita nak? Sebab tu Allah bagi syariat, cara hidup dan sebagainya. Agama, Allah bagi agama. Agama tu din. Ya, agama itulah yang membimbing kita. Cara syariat kita, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, kata Nabi, yang membimbing kita, yang beri nasihat kepada kita supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat, kan? Itu dia kata kebahagiaan, ya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini kebahagiaan yang berkaitan dengan jasmani dan juga kebahagiaan yang berkaitan dengan rohani, ruh kita. Sebab sehat badan berdasarkan kepada apa kehendak badan. Kalau kita tahu badan dari segi saintisnya, badan ni maksudnya dia perlu vitamin A, vitamin B, darahnya begini dan sebagainya. Itu keperluan badan untuk dia sehat. Maka kita kena bagilah, sebab kita nak sehat hidup di dunia. Kita kena bagi. Nak kena makan vitamin A, nak kena makan tak boleh. Jadi kita kena bagilah. Kemudian makanan yang macam mana pula? Allah atur makanan yang halal. Makanan yang halal. Bukan halal saja, thayyiban. Halal tu thayyib pula, baik. Makanan yang baik, halal dan baik. Ada juga makanan yang tak baik tapi dia makanan yang halal tapi dia tak baik. Kan tak ada nilai lah, kita tak ada baik, kita katakan tak baik. Tapi dia nak halalan thayyiban, makanan yang halal kemudian baik. Baik, nak tahu baik tak baik tu kita kena ada ilmu lah. Ilmu mana makanan yang baik. Kan? Kalau hari ni orang kata makanan yang baik tu makanan sunnah. Kan? Buah tamar lah, buah kismis lah, madu lah, apa-apa produk yang dibuat, maksudnya yang dimasuk bahan-bahan ini, itu makanan-makanan yang thayyibah. Ya, makanan yang baik. Kenapa? Nak mensucikan ruh kita supaya jadi bila jadi baik. Bila jadi baik, terhindarlah ruh itu daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong, dengki, itu Allah benci sifat-sifat yang macam itu. Bila kita makan makanan yang thayyibah, maka dia akan menolak sifat-sifat itu. Ya, jadi bila kita makan makanan-makanan yang tak baik, apatah lagi yang haram, kita katakan, jadi sifat-sifat akan tumbuh dengan subur dalam diri kita. Ya, tumbuh dengan subur. Bagaimana orang yang makan benda yang haram, ya, begitulah kita kata kaedah hidupnya juga melakukan perkara-perkara yang haram. Bila dia makan benda yang haram, maka potensi untuk dia melakukan benda yang haram tu dekat pada diri dia. Dekat pada diri dia. Dia jadi orang yang ganas, orang yang sombong, orang yang marah, orang macam-macam lah. Sebab makanan tu yang akan mencernakan kehidupan dia, kan? Ilmu tadilah. Jadi ilmu itu yang akan menentukan. Kerana dia kata ia sentiasa dalam jagaan ilmu. Mana kata kalau orang tu dalam kita katakan yang orang kata nak mendapat kebahagiaan, nak dapat keselamatan dari sudut jasmani dan rohani dia, ya, kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan yang memimpinnya ke jalan yang benar. Jadi ilmu pengetahuan lah yang memimpin dia ke jalan yang benar. Jadi ilmu pengetahuan yang benar itu daripada mana? Sebab itu ada hadis yang lain yang Allah jelaskan kepada kita. Ilmu yang sebenar, pengetahuan yang dapat membimbing kita dunia dan akhirat ialah ilmu yang berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu ilmu dia. Ilmu daripada Al-Quran dan ilmu daripada sunnah Nabi SAW. Daripada Nabi SAW. Mungkin daripada Al-Quran tak ada, ya, tapi Nabi terjemahkan dalam bentuk, Allah terjemahkan ilmu dalam bentuk diri Nabi SAW. Contohnya akhlak, kita katakan, itu Allah terjemahkan dalam bentuk Nabi. Ya, tak ada Nabi tak boleh nak bentuk akhlak tu macam mana.
ya, berjalan macam mana, duduk macam mana, makan macam mana. Tak boleh nak terjemahkan kebaikan manusia itu. Tapi bila ada Nabi, maka Allah terjemahkan Al-Quran tu dalam diri Nabi SAW untuk menjadi ikutan kepada kita. Baik tu ada sahabat tanya Aisyah, ya Aisyah, dia kata, bagaimana perangai ataupun khuluq Nabi SAW? Aisyah kata, khuluquhu Al-Quran. Maknanya perangai Rasulullah itu Al-Quran. Itu Allah terjemahkan Rasulullah itu dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu dalam diri Rasulullah SAW diterjemahkan. Maka siapa ikut Rasulullah, dia akan selamat. Ataupun siapa-siapa saja ya yang mendekati Rasulullah, para sahabat ataupun tabi'in ataupun sampai akhir zaman ni, orang-orang yang berilmu lah. Ilmu tu ilmu daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selamat. Mereka ni akan bahagia dunia dan akhirat. Itu ilmu yang menjelaskan kepada kita. Maka sebab itu Allah SWT kamu kena firmkan, tentukan kamu dekat mana. Yang 4 tadi tu kan, kamu dekat mana, kan? Tu. Kalau 4 tu kita nak mendekatinya, itu yang dikehendaki lah, kan? Baik, ya. Dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik. Ilmu tadi itu, dia kita tahu ini benar, maka memilih kita kepada yang baik. Dia tak akan pilih kepada yang tak baik. Sebab kita tahu ini baik, ini tak baik, maka kita akan pilih yang baik. Mana ada manusia pilih yang tak baik? Ya? Tak ada. Kita ni nak yang baik, nak yang seronok, nak yang sedap. Nama manusia lah, nama manusia itu, kan? Nak yang itu saja. Ada orang nak yang sedap, tapi dia tak berusaha untuk mendapat yang sedap. Ya, dia nak makan sedap. Ya, nak makan sedap. Tiap-tiap hari nak makan Kentucky Fried Chicken. Sebab ada saya masa jadi penasihat kaunselor di Pejabat Agama dulu, ya. Satu pasangan muda lagi, pasangan tu baru kahwin. Dah nak bercerai dah. Tanya, apa sebab kamu ni baru berkahwin nak bercerai? Kamu tak tahu ke kahwin ni ibadat, dapat pahala? Ya? Apa yang kamu lakukan dalam perkahwinan ni, suami buat baik kepada isteri, isteri buat baik kepada suami, itu dapat pahala. Macam kamu semayang juga. Kenapa kamu nak bercerai? Kenapa kamu bergaduh? Kata si suami, tak tahan saya ustaz, tiap-tiap hari dia nak makan Kentucky Fried Chicken. Nak makan ayam sedap. Ini nak makan sedap. Budak muda kahwin, kan? Kan? Nak makan sedap, tak tahan saya nak belanja dia kata. Ayam masa tu lah. Masa tu kan mahal. Sebab ayam ni kan mahal, dia kata. Itu saja sebab nak bercerainya, kan? Kita nasihatlah. Bukan tak boleh makan ayam yang mahal, boleh makan. Makanlah 2 hari sekali, kan? Kalau 2 hari sekali pun tak boleh makan, makanlah seminggu sekali. Bukan tak makan ayam tu tak boleh hidup, menyebabkan dia mati. Tak boleh makan seminggu sekali, tak ada duit sangat, makan sebulan sekali. Orang dulu nak makan daging setahun sekali, kan? Kamu tahu tak, orang-orang dulu nak makan daging, duduk kat kampung, nak makan daging setahun sekali. Ataupun kalau ada orang penui kahwin, barulah boleh makan daging. Kalau tidak, tak mampu dia nak beli daging, kan? Tapi dia boleh hidup juga, dapat melahirkan ni generasi kamu lah, contohnya begitu, kan? Tak tahulah, datang 2 kali 3 kali kita basuh-basuh begitu, tak jadilah dia bercerai, kan? Bagi jalan supaya tambah kata pendapatan sikit dan sebagainya, kan? Adalah tak tahu macam mana. Alhamdulillah lah, kita dapatlah mengelak. Tu bagi mereka yang rujuk kepada pejabat agama. Ada juga orang yang tak rujuk pejabat agama, dia kisah dia aja, bercerai lah dia, kan? Tapi kalau mau rujuk dengan pejabat agama, maksudnya kita bagi nasihat, dapat menyelamatkan, ya. Itu kita kena begitu keadaannya. Okey, ya, itu antaranya, ya. Jadi memberikannya kesedaran untuk memilih yang baik dan yang buruk, dan yang hak juga yang batil, yang hak ataupun yang benar ataupun yang salah, yang hak ataupun yang batil. Itu golongan yang keempat tadi. Mana kena golongan yang kelima pula ni, yang tersisih lah daripada yang 4 tadi saya katakan. Golongan kelima ni dia kata, adapun golongan yang kelima iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan tadi yang tersebut. Ini orang tu kisahlah. Kita dululah, kan? Kalau saya dulu fikir
jadi ustaz aja. Dia fikir bapak kita dulu kan, jadi ustaz. Kalau hantar sekolah agama tu, nak jadi ustaz ni, lebay nak jadi ustaz lah. Termasuklah saya yang cakap ni. Marah kat bapak, kenapa hantar sekolah agama? Kan? Malu nak pakai songkok pergi sekolah ni. Orang putih, budak-budak sekolah orang putih duk perli lebay naik bas kan? Malu. Kan? Bila dah tua sekarang ni tahu ni, baru tahu itu hikmahnya. Kan? Itu hikmahnya. Dan hak yang sekolah orang putih dulu sama-sama dengan kita, baru sekarang nak duduk kat surau kat masjid nak belajar. Ya, baru duduk surau kat masjid baru nak belajar. Kita dah belajar dulu lagi. Allah bapak kita dah hantar dulu kan. Keadaannya kan. Itu ini golongan yang kelima ni. Golongan kelima itu orang yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan yang tersebut tu. Agama ni tak apalah dia kata. Matematik penting dia kata, sains penting, buat tuition bagi kat anak kan. Kita kata kan, nak lulus ni, nak dapat kerja besar-besar. Tapi asas agama tak ada, kerja besar besok pun tentang pukang. Belajar accountant bagus, tapi dengan accountant yang bagus itu, ilmu yang baik yang Allah bagi itu digunakan untuk songlak duit kan, dan sebagainya kita katakan. Itu sebab tak ada asas ni, tak ada asas ilmu agama. Jadi ilmu agama itu menuntut kita ya, supaya kita dalam keadaan yang begitu kan. Jadi jangan jadi golongan yang kelima ni kita. Maka mereka adalah golongan yang binasa. Ini golongan yang akan rosak, binasa, golongan yang kelima ini ya. Mungkin tak tahulah orang yang kita tengok banyaklah hari ini. Kalau kita ni hidup sama dengan kita, kawan-kawan kita, kita boleh nilai lah. Kalau dia hidup bersama kita, kita boleh nilai dia ya. Tengok dia baru kadang-kadang bila dah akhir hujung ni baru teringat ya, oi penting ni ya, aku semayang dah lama tinggal. Ilmu tu ada juga sikit kan, berdosanya banyak, bagaimana aku nak hapuskan dosa aku yang banyak ni. Itu yang dia pergi shortcut tu. Dia pergi masuk belajar dengan ilmu macam-macam lah. Ilmu shortcut ni, ilmu yang macam-macam lah ya. Ilmu satu kumpulan ilmu tu, dia kata satu kumpulan kamu nak hapuskan dosa kamu senang je. Pencen kamu, gratuity yang kamu pencen apa semua tu, kamu bagi kepada tuan guru kamu. Kamu akan hapus dosa. Bukan macam tu. Tu kena scam namanya ya. Tuan guru tu dah scam dia kan. Kena, bukan macam tu. Ada juga yang post tu, percaya kepada telefon tu ya, boleh bayar melalui telefon dia. Kenapa? Kerana kesuntukan ni. Kenapa? Dia fikir dosanya banyak, kita katakan. Dia pergi shortcut lah, dia pergi sana, pergi sini dan sebagainya ya. Tak tahu apa. Sebab ilmu tu tak mengajar dia. Sedangkan ilmu ni, orang berdosa ni, mana ada manusia tak berdosa? Semua orang berdosa. Tapi Allah kata bila kamu nak berdosa, kamu astaghfirlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Itu hapuskan dosa, sucikan dosa. Jangan degil, lengankan lidah tu, astaghfirullah. Buat salah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hapus dosa tu, padam. Kan? Apa lagi? Doa lah kepada Allah. Sebab orang Islam ni, doa dia tu senjata. Senjata yang nak menyelamatkan dia. Kita bila ada senjata ni nak selamatkan kita. Nak selamatkan kita daripada api neraka, doa. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu hapuskan dosa juga. Kita doa lepas sembahyang tadi, doa hapuskan dosa. Allahumma ajirni minan nar, doa. Apa lagi? Amilus solihat tadi, kita buat amal soleh tadi. Pahala itu dia menghapuskan dosa. Dia meringankan dosa, memberatkan bahagian pahala. Kebajikan itu yang kita buat tu, dia memberatkan bahagian pahala, dia meringankan bahagian dosa. Bila berat bahagian pahala, syurga lah kita. Betul dia kata al-hasanah tu yuzhibna sayyiat dalam Al-Quran. Yang baik itu, perkara yang baik kita buat tu, dia akan menutup segala kejahatan kita. Itu nak padam dosa kita. Ya? Yang last kali tak sempat sangatlah kan. Taubatlah. Dosa berzina ni dosa besar ni, tak boleh ni. Bertaubatlah. Minum arak ni dosa besar, bertaubatlah. Allah sebut dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Allah terima. Kan? Bukan Allah tak terima. Kan? Bertaubatlah. Kan? Itu cara kita nak sucikan dosa. Mana ada manusia tak berdosa. Tapi oleh kerana kurang ilmu tadi tu, kan? Maka dia pergi jumpa orang ni.
Sebab dia kata Kristian kalau nak hapuskan dosa pergi jumpa dengan padri bayar, kan? Aku buat dosa bunuh orang sekian-sekian, okey bayar. Padri kata okey beres, dah ampun dah dosa, kan? Itu Kristian, kan? Betul. Kita bukan macam tu. Kita menghapuskan dosa kita senang je. Kalau umat Nabi Musa alaihi salam, bagaimana Allah kata kamu nak menghapuskan dosa kamu, kerana apa? Kerana sembah tu lembu tu, ya, lembu, sembah anak lembu. Nabi Musa ni dia pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina nak dapat kitab, nak mengajar umat-umat dia, nak ajar umat dia. Ketika dia pergi tu, hak yang umat-umat yang tinggal ini, yang dijaga oleh Harun ni, Nabi Harun ni, tak sabar-sabar dah sembah, buat patung sembah. Jadi berdosa lah perbuatan itu, kan? Nabi kata kamu berdosa, bila kamu berdosa ni kamu kena. Jadi kata mereka main-main dengan dosa ni apa, tak apalah dosa. Kalau orang Kedah kata dosa-dosa, tak apa, dia kata senang ni dia fikir, kan? Kamu ni bercakap berdusta ni, berdosa, masuk neraka, tak apalah, dia kata masuk neraka. Sebab dia tak ada ilmu yang berkaitan dengan neraka yang menakutkan dia, kan? Dia katalah begitu, kan? Kita ni adalah sistem taubatnya, ada istighfarnya, ada minta doanya, ada buat amalannya, semua itu boleh menghapuskan dosa kita. Umat Nabi Musa ketika itu, bila nak hapuskan dosa, kamu kena bunuh diri. Tuhan suruh perintah, bunuh diri kamu masing untuk nak menghapuskan dosa kamu, ya. Taubat itu maksudnya hapuskan begitu. Kita tak macam itu, kan? Itu kisah, kan? Kurang ilmu, kerana ilmu itulah yang menjadikan begitu, bukan? Jadi maka sebab itu ilmu itu membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Dan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu jauh bezanya, macam langit dengan bumi. Sebab tu Allah angkat derajat orang yang berilmu ni. Itu dia katakan. Golongan yang kelima ni, ya, sebelum ada masa lagi. Golongan yang kelima ni, golongan yang kelima ni kata Imam Al-Marudi, Imam Marudi menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak, itu Imam Marudi dia kata, orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari. Ilmu agama tak adalah macam kita dululah, tak ada faedah, kan? Tak boleh jadi doktor, tak boleh jadi, kita dah fikir macam tu, kan? Agama ni, subjek agama pun sama dengan lukisan ni dulu masa saya sekolah tu, nak ambil periksa SPM, kan, pilih, ya, nak pilih agama ke lukisan, salah satu pilih. Kita pilih lukisan lah, lukisan senang ya, conteng-conteng je, ya. Jadi kalau kita tengok masa label orang beragama ni, maksudnya suruh ambil agama tu dengan label tu artis pelukis je. Pelukis tu label dia sama dengan orang yang beragama. Kalau kita fikir hari ni lah, kan, kita fikir begitu, kan. Zaman itu dia kata ambil agama ataupun lukisan. Kita ambil lukisan, nak senang, tak mau susah. Agama nak kena hafal ayat Quran lah, nak kena hafal hadis lah, kan, dan sebagainya. Hafal-hafal ni tak main, susah, kan. Lukisan senang, okey je, kan, dapatlah, boleh lepas, boleh lulus, cukup lah. Kita kira begitu, kan. Sampai begitu je. Itu maksudnya penilaian. Tapi kalau kita nilai situ, maksudnya masa itulah label orang yang beragama dengan label orang yang label orang yang beragama ni sama dengan orang pelukis je lah. Seniman pelukis, kan, sama, maksudnya begitu martabat dia. Sama ke? Tak sama, jauh beza dia, ya. Tapi penilaian dibuat pada masa itu begitu kan keadaannya, kan, kalau kita nilai pada hari inilah. Jadi kata Imam Marudi begitu, dia menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkanlah. Bila dah sampai umur dah tua macam ni, bila nak pergi ke masjid dah baru teringat, aku ni banyak tertinggal. Kalau begitu pun keadaannya, alhamdulillah juga mau tunggu kat masjid dengan kuliah, kan, daripada sembahyang terus cabut saja, kan. Ada juga golongan yang macam itu, kan. Tak sedap lah orang kata kita mengumpat, kan, tapi nak jelaskan begitulah keadaannya, kan. Tak ramai kita katakan faedahnya saja. Sebenarnya dia kata orang yang tenggelam dalam kesesatan dan jauh dari mendapat hidayah petunjuk, kata Imam Marudi, tak ia termasuk dalam golongan orang yang kelima ini. Jadi orang yang kelima dah masuk golongan orang yang binasa tadi, yang tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi petunjuk kepada dia sebab padanya tak ada ilmu tak bagi petunjuk kepada dia. Umar Al-Khattab
hebat dia. Tentang Islam ni hebat Umar Al-Khattab. Tapi ilmu yang dia dapat yang menyebabkan dia masuk Islam, surah Toha aja. Dia dengar adik dia baca surah Toha, terus dia jumpa Nabi Muhammad SAW, terus beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Azan ya. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله